من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sajmaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan mau sihat no? Alhamdulillah. Baik, kita tengok kitab kita. Kita berhenti di ayat yang ke-88. Wa qalu qulubuna ghulfun. Itu yang saya tanda lah. Betul tuan? Baik, kita tengok. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa qalu qulubuna ghulf. Siapa yang kata ni? Orang Yahudi. Dan kata mereka itu Yahudi, bermula hati kami itu tertutup. Ghulfum ni maksud dia di atas hati mereka ada ghilaf ataupun ghita, penutup di atas hati mereka. Pasal apa dia cakap ni? Dia berkata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan tiada kami faham barang yang engkau kata wahai Muhammad. Ni dia kata, maknanya dia kata main-main. Dia tak sebut. Tengok dalam tafsir lain, dia berkata ni dia perli, dia olok-olok. Sebagai ulama tafsir kata, dia kata ni apa? Hati kami ni dah mamlu'ah. Hati kami ni dah penuh dengan ilmu Taurat, kitab Taurat. Kami dah tak perlulah pada hang dengan apa Al-Quran, kami tak perlulah. Hati kami dah penuh dah dengan apa kitab Taurat. Ada yang kata hati kami dah tertutup dah. Hati kami ni ada apa? Bermasalah. Kami tak faham hang cakap apa. Ini dia cakap ni dia olok-olok. Dia main-main dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bal la'anahumullahu bikufrihim. Tetapi telah dilaknat akan mereka itu oleh Allah Ta'ala dengan sebab kufur mereka itu. Bahkan mereka ni dilaknat oleh Allah. Bukan hati mereka tertutup, bukan ada cacat pada hati mereka. Bukan hati mereka tu penuh dengan kitab Taurat, malah mereka pun tak beriman dengan Taurat tu. Mereka ada ubah kalam-kalam yang mana tak sesuai dengan nafsu mereka. Jadi mereka ni dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bikufrihim, kerana kekufuran mereka. Apa makna laknat? Dia sebut laknat yang ni ba'idun minar rahmah. Itu makna laknat. Orang yang dilaknat oleh Allah, orang yang dijauhkan daripada rahmat Allah. Itu makna dia. Orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang ni dijauhi daripada rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mereka ni tak ada cacat, bukan ada masalah hati, tapi mereka ni ada masalah apa? Kufur mereka. Sehingga hati mereka tu tak boleh nak beriman. Bikufrihim, di sini menunjukkan bukti tuan-tuan, segala benda yang menimpa kita adalah kerana kesalahan kita. Ini jelas. Kerana kekufuran mereka, Allah Ta'ala sebut. Baik. Kenapa mereka dilaknat? Kerana kekufuran mereka. Faqalilan ma yu'minun, maka sedikitlah barang yang beriman mereka itu. Ini ulama sebut. Faqalilan ma yu'minun ni dalam kitab ni disebut, maka sedikitlah barang yang beriman mereka itu. Makna dia apa? Yang mereka beriman tu sikit je. Yang beriman tu apa? Mereka beriman sebahagian dalam kitab Taurat dan mereka kufur yang lain. Jadi yang mereka iman tu sikit, yang lain mereka kufur. Jadi dikira kufur lah. Ataupun mereka beriman dengan Nabi yang terdahulu, ya Nabi Muhammad, mereka tak beriman, kufur. Iman ni mana boleh tolak-tolak. Siapa yang percaya Al-Quran tapi dia tolak satu surah Al-Quran, kufur. Orang yang tolak, dia tak beriman pada hari kiamat, kufur. Orang yang tak beriman dengan malaikat Jibril, Mikail, kufur. Jadi yang ni mereka beriman yang mana sesuai dengan mereka. Mereka bukan tak ada iman, beriman yang sesuai dengan mereka. Sebahagian ulama sebut faqalilan ma yu'minun ni merujuk kepada mereka sendiri. Di kalangan bangsa mereka ni tak banyak yang beriman. Memang betul juga pun. Antara orang yang paling banyak
paling kurang masuk Islam dan paling susah masuk Islam? Orang Yahudi. Paling susah masuk Islam dan paling sikit. Tapi saya tak kata semua. Ada yang Islam tapi sikit sangat. Sebab kenapa orang Yahudi ni payah masuk Islam? Daripada zaman Nabi lagi. Dalam Quran pun sebut sikit je masuk Islam. Sebab itulah tuan-tuan, dia tak masuk Islam bukan pasal dia tak tahu, pasal dia tahu tapi dia dengki. Orang Yahudi ni dia tak Islam pasal apa? Pasal dia dengki. Nanti disebut ayat lepas ni. Dia dengki pasal Nabi akhir zaman datang daripada bangsa Arab. Jadi orang yang menentang kebenaran dalam keadaan dia tahu benda tu benar, tapi kerana dia keras kepala, memang susah. Orang lagu ni tak boleh nak kata apa. Berbanding dengan orang, dia buat salah kerana dia tak tahu yang benar. Bila dia dapat kebenaran, dia akan ikut, pegang sungguh-sungguh. Yahudi punya perangai tak. Dia orang yang buat salah dalam keadaan dia tahu dia salah, yang tu betul. Orang Yahudi. Tapi kerana dia sombong, kerana dia keras kepala, kerana dia tak mau kalah, dia tetap kekal di atas kesalahan. Itu yang kita semayang, kita sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai tu? Ingat, bila kita semayang, baca Al-Fatihah, kita baca ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang kau murkai. Ingat, ini orang Yahudi. Kenapa disebut maghdub yang dimurkai? Pasal mereka bukan sesat, mereka ada ilmu. Tapi mereka ni sombong, keras kepala. Tak mau beriman pada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan dia tahu itu Nabi. Waladdallin, bukan jalan orang yang sesat. Jalan orang sesat ni apa? Memang tersesat sungguh. Orang Kristian. Orang Kristian dia percaya Nabi Isa tu 3 dalam 1 itu kesesatan. Dia percaya sungguh. Sesat. Kita tak mahu tuan-tuan orang yang sesat, silap jalan, ataupun orang yang tahu berjalan yang betul pergi lawan. Panggil Yahudi. Tahu yang tu betul, lawan juga. Kalau ada orang Islam panggil lagu tu, panggil Yahudi. Tahu pihak ni salah, tahu pihak tu betul, tapi duduk bersama dengan pihak yang salah. Pasal apa? Rasa leceh kalau aku sokong sana. Contohlah. Rasa leceh lah kalau aku ubah pendirian. Panggil Yahudi. Baik, kemudian faqalilan ma yu'minun, maka sedikitlah yang beriman. Walamma ja'ahum kitabun min indillah, dan tatkala datang akan mereka itu oleh kitab Al-Quran daripada Allah Ta'ala. Siapa yang bawa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi Muhammad diutuskan bawa Al-Quran. Musaddiqul lima ma'hum, yang membenarkan bagi kitab Taurat yang ada serta mereka. Jadi bila datang Al-Quran, Al-Quran membenarkan isi Taurat. Apa yang ada dalam Quran ada dalam Taurat. Jadi bila mereka ada kitab Taurat, datang Al-Quran, dia akan tengok persamaan tu. Apa yang disebut dalam Taurat dibenarkan di dalam Al-Quran. Tak ada yang bercanggah, mereka tahu. Ilmu Taurat ni mereka aja ada, orang lain tak ada. Tidak ada pada bangsa lain. Apa yang Al-Quran sebut ada dalam kitab mereka. Tu kata musaddiqul lima ma'ahum tu. Sebagian ulama tafsir kata yang masuk di sini ni walamma ja'ahum kita, termasuk juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab depa nanti disebut lepas ni, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, dan adalah mereka itu daripada dahulu kedatangan, yakni sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta-minta kemenangan perang dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas orang-orang yang kafir. Depa berdoa pada Allah, ya Allah, dengan keberkatan Nabi akhir zaman, berilah kami kemenangan menentang orang menyembah berhala. Siapa yang duk berdoa lagu ni? Depa. Sebab orang Yahudi yang berada di Madinah tu, dia duk berperang dengan orang Arab di Madinah. Pasal mereka ni bukan bangsa asal di situ. Kita tahu orang Yahudi ni asal dia di mana? Yahudi asal di mana? Palestin. Di situlah tempat Nabi Yaqub dan 12 anak cucu dia, 12 keturunan dia. Jadi daripada 12 keturunan ni lah, daripada keturunan Nabi Yusuf, Bunyamin, Naftali, Gad, Asyir, Yahuda, daripada sini berkembang. Mereka memang asal Palestin. Kemudian pada zaman apa mereka sangat kuat? Pada zaman Nabi Allah Sulaiman. Mereka kontrol satu muka bumi. Ini kerajaan yang dikontrol oleh bangsa Yahudi.
Bangsa Yahudi itu bukanlah jahat, tuan-tuan. Bangsa Yahudi, Bani Israel, ada yang beriman, ada yang jahat. Walaupun dia keturunan dia, kebanyakan jalur dia semua, tok wan dia semua nabi-nabi. Islam tidak kerana keturunan kita jadi mulia, bukan. Hatta keturunan Nabi Muhammad SAW pun ada yang masuk syurga, ada yang masuk neraka. Tengok pada amalan. Tengok pada amalan. Pak saudara Nabi Abu Lahab masuk neraka. Tidak ada kemuliaan pada nasab kecuali pada amal. Nah, amalan tu. Baik. Jadi tuan-tuan, bila dia duduk di Palestin, kemudian macam mana dia boleh hancur ni? Dia boleh diaspora, orang panggil. Dia pindah ke seluruh dunia. Sampai di Malaysia pun ada kumuk Yahudi. Seluruh dunia ada dia. Pasal mereka dihancurkan. Setelah Nabi Allah Sulaiman wafat, anak Nabi Allah Sulaiman bergaduh. Anak Nabi Allah Sulaiman tidak ada yang menjadi Rasul. Nabi Daud Rasul. Betul tak? Anak Nabi Daud siapa? Nabi Sulaiman. Betul tak? Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman, Nabi Daud raja. Raja, Nabi beserta raja. Dia Nabi dan dia raja. Bila meninggal Nabi Daud, anak dia, Nabi Sulaiman. Dia Nabi dan dia raja. Malah boleh kontrol satu muka bumi lagi. Kemudian bila meninggal Nabi Allah Sulaiman, tidak ada di kalangan anak dia yang menjadi Rasul. Tuan-tuan pernah terfikir apa sebab kita tak jadi Rasul? Pernah terfikir? Anak Nabi Allah Sulaiman tak ada menjadi Rasul. Setelah Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang menjadi Rasul. Anak Nabi Allah Sulaiman bergaduh. Pecah kerajaan Nabi Allah Sulaiman, pecah dua, utara dan selatan, antara anak Nabi Allah Sulaiman. Tuan-tuan, kenapa anak Nabi Allah Sulaiman tidak mewarisi? Tidak ada yang menjadi Nabi. Dan kenapa kita tak jadi Nabi dan Rasul? Tuan-tuan pernah terfikir tak? Pernah tak tuan-tuan tengok muka tuan-tuan dalam cermin, tuan-tuan kata, pasal apa aku tak jadi Rasul? Aku rasa aku layak. Mana tahu aku ada. Saya nak beritahu macam ni. Sebenarnya Allah mengetahui hamba dia. Di kalangan hamba Allah ni, siapa yang paling kuat mengawal nafsu dia? Siapa yang paling tak tunduk dengan nafsu dia? Siapa yang paling boleh kawal lidah dia dan kemaluan dia? Siapa yang paling boleh menundukkan emosi dia? Boleh menundukkan sifat marah dia? Yang boleh menolak godaan syaitan. Di kalangan makhluk Allah ni, yang hamba Allah manusia ni, yang paling sungguh-sungguh boleh mengawal diri dia adalah para Nabi dan Rasul. Sebab tu Allah Ta'ala pilih menjadi Nabi dan Rasul. Nabi-Nabi dengan Rasul, kita tahu nafsu hubungan dengan isteri, nafsu kita panggil seksual. Nabi lebih kuat banding dengan manusia. Nabi Sulaiman isteri 100. Tuan-tuan boleh 100? Nabi Daud 100. Kenapa? Sebab Nabi ni walaupun nafsu seksual dia kuat, tapi dia boleh kawal. Boleh kawal. Kita manusia nafsu tak kuat sangat pun, tapi tak boleh kawal. Lemah. Nampak? Nafsu padahal tak kuat mana pun. Nak dibandingkan kemampuan Nabi Muhammad SAW, isteri dia sampai sebelah. Pasal Nabi boleh kawal. Sebab tu Nabi, ada hadis Nabi cium isteri Nabi waktu puasa. Kemudian apa kata isteri Nabi? Nabi ni lah manusia yang paling kuat boleh kawal nafsu dia. Dia boleh cium, dia tak makruh bagi Nabi. Kita tak tahulah tuan-tuan, kalau tuan-tuan cium naik nafsu, tak boleh. Kita sangat lemah dalam mengawal nafsu, sangat lemah. Walaupun nafsu tu tak kuat sangat, tapi ramai orang terjebak dengan penzinaan dan sebagainya. Tak boleh tengok duit, jadi rasuah dan sebagainya. Tak boleh tengok duit. Jadi di kalangan manusia ni, yang terbaik lah dia apa? Tu yang diangkat menjadi Rasul tu. Dan yang paling bagus sekali, yang paling bersih sekali, yang paling mujahadah sekali, Nabi Muhammad SAW. Itu diangkat menjadi manusia yang terbaik. Hatta kenapa kita tak jadi sahabat Nabi? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, pernah sebut, Allah Ta'ala kenal setelah Nabi dan Rasul, manusia yang terbaik adalah sahabat Nabi SAW. Setelah Nabi dan Rasul. Sebab tu mereka dipilih menjadi sahabat Nabi. Yang 114,000 tu dipilih menjadi sahabat Nabi, sebab mereka lah manusia yang terbaik. Pasal apa kita tak jadi sahabat Nabi? Pasal tak layak. Itulah tentuan jawapannya. Pasal apa kita tak jadi Nabi dengan Rasul? Mantap, maaf tuan-tuan, pasal memang tak layak pun. Itu jawapan dia, memang tak layak. Siapa sini rasa layak jadi Nabi? Ada tak? Mana tahu rasa saya ni layak Ustaz. Bukan semua orang layak, betul tak? Nak jadi imam, hatta kita nak pilih jadi pengurusi masjid pun kita tengok dia ni tak layak, dia ni, betul tak? Pasal apa tak layak?
Tak pernah main masjid pun. Nampak? Tak layak. Kita nak lantik orang jadi imam. Kadang kita tengok kelayakan. Layak tak layak. Betul tak kan? Kita tengok, tak layak dia ni. Pasal apa? Hutang orang langsung tak bayar. Contoh. Hutang pandang bayar tak reti. Kan ada juga macam tu. Ada saja kurang dia tu. Kita akan tengok dia ni tak layak, dia ni tak layak, dia ni tak layak. Allah, jangan fikir nak jadi Nabi, jangan fikir nak jadi sahabat Nabi. Yang hak dunia ni pun kadang-kadang kita banyak tak layak, betul tak? Yang ni tak layak, tu tak layak. Baik tuan-tuan. Kemudian, jadi mereka ni, orang Yahudi ni, dia selalu berdoa. Sebelum saya lupa, orang Yahudi. Kemudian, kerajaan Nabi Allah SAW pecah. Tak apalah, kenapa mereka hancur? Sebab setelah tu datang lagi Nabi lain. Nabi-Nabi lain. Sebab banyak lagi Nabi tuan-tuan yang tak disebut di dalam Al-Quran. Banyak lagi. Terutama di kalangan Bani Israel. Dakwah mereka. Nabi yang mereka dakwah macam kita sebut yang jelas tu atas tu. Fafariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Bila datang saja Rasul yang tak sesuai dengan nafsu mereka, mereka lawan. Sebahagiannya mereka bunuh. Itu perangai mereka. Sebab tu jadi macam ni. Kalau Nabi tu main sesuai dengan nafsu mereka, mereka terima. Tak sesuai dengan nafsu mereka, mereka lawan dan mereka bunuh. Ketika itulah Allah Ta'ala turunkan bala. Bala Allah Ta'ala ni tuan-tuan jangan ingat COVID ni ya. COVID, gempa bumi, tsunami. Antara bala Allah tuan-tuan adalah pemimpin-pemimpin yang zalim. Datanglah pemimpin yang zalim, Bukhtansar. Datanglah Maharaja Rom. Hancurkan mereka. Pertama mereka dihancurkan oleh Bukhtansar. Hancur. Banyak yang ditangkap. Dibawa ke Iraq, Babylon. Masa ni mereka dah mula lari ya. Daripada lari, merata tempat tuan-tuan. Merata tempat, mereka lari, bawa diri. Kali kedua, mereka dihancurkan pada tahun 70, lebih kurang 70 Masihi macam tu. Sekarang ni 2000 Masihi dah kan, 2023. Lebih kurang dalam 70 Masihi, mereka dihancurkan oleh Maharaja Rom, mula mereka lari lagi. Itu yang sampai di Madinah tu. Kan Nabi sampai di Madinah kan ada orang Yahudi kan. Bani apa? Nadir, Quraizah dengan Qainuqa. Macam mana boleh ada di situ? Ada Khaybar. Mereka duduk di Khaybar tu, bukan baru, dah lama dah, ribu tahun. Dah ratusan tahun tuan-tuan. Dah ratusan tahun. Pasal mereka duduk di situ, pasal kerajaan mereka hancur. Bila mereka duduk di Madinah, mereka berperang dengan penduduk tempatan. Mereka bukan duduk di situ, tapi berperang dengan penduduk tempatan. Tuan-tuan boleh baca dengan dalam sirah perangai Yahudi ni. Yahudi di Madinah, perangai dia tak elok. Dia duduk di Madinah, dia kontrol ekonomi Madinah. Perangai Yahudi. Dia yang menghasilkan senjata, dia pun pandai buat senjata, pandai buat tenung, buat pertukangan, itu kemahiran dia. Penduduk Madinah memang sangat bergantung pada mereka. Dan mereka ni menjadi apa? Macam apa? Yang bagi pinjam duit ni apa? Macam alung lah. Alung ceti haram. Mereka bagi pinjam duit pada orang Arab di Madinah. Pinjam duit, cagarnya tanah. Tak boleh bayar, dia ambil tanah. Itu yang daripada banyak tanah banyak. Dia bagi orang Arab pinjam. Orang Arab pula kadang-kadang macam orang Melayu kita lah juga. Suka tunjuk hebat. Kenduri hebat-hebat. Duit tak ada pun. Betul tak? Orang Arab macam tu. Dia suka tunjuk hebat. Jadi duk pinjam. Yahudi ni pandai ekonomi. Tuan-tuan tengok bangsa apa yang pandai ekonomi. Yahudi lagi pandai. Yahudi pegang ekonomi mereka tuan-tuan. Bijak dia bah. Dulu ingat seorang Yahudi nama George Soros. Dia beli duit Malaysia banyak-banyak. Dia pergi lambak dekat dunia. 1998 kita jatuh duit kan. George Soros punya perangai. Seorang Yahudi punya perangai. Duit kita boleh jatuh. Yahudi punya otak. Jadi Yahudi ni dia kontrol ekonomi di Madinah. Sebab tu dia kadang-kadang dia berperang dengan orang Arab. Tiap kali dia berperang dengan orang Arab. Siapa ada orang Arab di Madinah? Aus dan Khazraj. Dia pun duduk berperang. Tiap kali dia berperang dengan Aus dan Khazraj, yang dia akan kata apa? Tunggu nanti. Akan keluar Nabi akhir zaman dan kami akan bersama dengan dia perang hampa seperti mana diperangi kaum Ad dan Iram. Bertunggu lagi. Tiap kali dia berperang macam itulah. Dia pun ancam. Malah sebahagian riwayat kata dia pun berdoa pada Allah lagi. Dia bertawasul. Dia panggil bertawasul lah. Saya dengar tawasul. Kita minta pada Allah tapi melalui perantara. Melalui menyebut kemuliaan. Tawasul ni bukan minta ke kubur ah, itu memang syirik. Berdosa besar. Pergi kat kubur, wahai syekh bagilah sekian. Itu dosa, boleh jadi syirik, boleh bawa pada syirik. Itu tak boleh. Tuan-tuan pergi kubur mana-mana wali, pergi kubur Imam Syafi'i kat Mesir tu, tuan-tuan pergi, wahai Imam Syafi'i tolonglah bagi makan, turunkan hujan. Itu boleh membawa pada syirik. Ucapan yang haram yang boleh membawakan syirik, memang haram ucapan tu. Saya tak kata syirik tu tapi boleh bawa pada syirik. Yang tawasul ni yang boleh yang mana ni? Tawasul ni contoh, dia ada 3 tawasul yang sepakat boleh. Yang pertama, tawasul dengan amalan soleh. Tentang buat baik kan, tentang sedekah RM10,
tak apa RM100 pada anak yatim, tuan-tuan berdoa, ya Allah, kalaulah aku lakukan ni semata-mata mengharapkan pahala diisimu, perkenankanlah ya Allah. Perkenankanlah doa aku sekian dan sekian. Itu tawasul dengan amalan. Boleh lah. Yang kedua, tawasul dengan orang yang masih hidup. Tawasul dengan orang yang masih hidup. Kita jumpa orang yang paling masih hidup, kita bertawasul dengan dia. Macam zaman Sayyidina Umar, bila hujan kemarau lama kan, Sayyidina Umar berdoa, bertawasul dengan pak saudara Nabi yang masih hidup. Abbas bin Abdul Muttalib bertawasul dengan dia, turun hujan. Kemudian tawasul dengan apa? Yang tak ada khilaf juga tuan-tuan, tawasul dengan amal ibadah orang yang masih hidup. Satu lagi saya tak ingat tuan-tuan. Satu lagi tuan-tuan yang tidak ada masalah juga, dengan kemuliaan seseorang. Macam ni lah tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Ibnu Katsir dalam ayat ni. Orang Yahudi ni tiap kali dia berperang, dia akan berdoa pada Allah dengan kemuliaan Nabi akhir zaman. Imam Al-Qurtubi rahimahullah, riwayat daripada Ibnu Abbas, dan disebut juga dalam tafsir Ibnu Katsir, orang Yahudi yang berada di Khaybar, mereka pernah berperang dengan bangsa Arab Ghatafan. Ghatafan ni bangsa Arab juga, tapi mereka beragama Kristian. Perang Arab Ghatafan yang Kristian ni berperang dengan Yahudi Khaybar, perang. Bila perang sekali itu Arab menang. Arab Ghatafan mengalahkan Yahudi Khaybar. Ni sebelum Nabi diutuskan. Nabi hampir-hampir diutuskan. Nabi belum lagi menjadi Rasul. Bila Ghatafan menang, maka mereka berdoa, mereka bertawasul. Tawasul pada Allah. Macam mana dia bertawasul? Dia berdoa macam ni tuan-tuan. Ini menarik tuan-tuan. Allahumma inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummiyil ladhi wa'adtana bi ikhrajihi fi akhir zaman illa nasartana alaihim. Apa makna ayat doa ni? Ya Allah, kami memohon berharap kepadamu dengan hak Nabi yang ummi, yang engkau janjikan untuk keluarkan dia pada akhir zaman. Tolonglah kami ke atas mereka. Tuan-tuan nampak tak? Dengan hak Nabi. Ini pun tak ada masalah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh berdoa macam tu. Bihaqqi Nabi Muhammad. Bihaqqi suratil Fatihah. Saya lupa. Dengan Al-Quran pun boleh. Saya dengar tak? Bisiril Fatihah wa bihaqqil Fatihah. Boleh. Yang tu memang tak ada masalah. Ulama sebut boleh. Kan ada doa Fatihah tu kan. Allah bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah. Boleh, tak ada masalah. Ataupun dengan orang yang hidup. Boleh, tak ada masalah. Dan dengan orang mati, hak Nabi-Nabi, boleh. Ini tuan-tuan, tiap kali mereka doa, bila doa mereka menang. Malah kata dalam riwayat tu, orang Yahudi ni tiap kali mereka berperang, itulah doa mereka. Dan mereka menang. Tiap kali mereka berperang, mereka kalah, mereka berdoa macam tu. Ya Allah, kami berdoa kepadamu dengan hak Nabi yang ummi yang kau janjikan dia keluar pada akhir zaman, menangkanlah kami ke atasnya. Dengan hak Nabi. Tiap kali dia berperang, dia berdoa dan dia pun menang. Tu orang panggil apa? Itulah tawasul. Jangan pergi minta kat kubur. Jangan silap. Ada orang dia pergi minta. Saya pernah jumpa orang Syiah, dia faham macam tu. Kan dia minta kat Husain kan. Wahai Husain, turunkanlah hujan. Tak boleh macam tu. Ya Allah, dengan kemuliaan Sayyidina Husain, kau turunkanlah hujan. Kita minta kat siapa? Allah SWT. Tapi kita sebut kemuliaan. Betul tak? Ya Allah, dengan kemuliaan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, kau kurniakanlah aku rezeki sekian dan sekian. Kita minta kat siapa? Allah. Tapi kita sebut nama orang yang Allah Ta'ala sayang. Ada orang sebut nama wali, ada juga. Tentang pergi ke Imam Syafi'i. Bukan minta kat Imam Syafi'i, jangan silap. Wahai Imam Syafi'i, kurniakanlah aku anak lelaki. Semua pakai anak perempuan je ni. Tak boleh. Memang berdosa. Bukan boleh berdosa, memang berdosa. Kalau dia fikir memang Imam Syafi'i yang boleh bagi, syirik. Tapi kalau dia fikir Imam Syafi'i yang doa pada Allah, tetap juga haram. Sebab ungkapan tu ungkapan yang ishtirak bainal kufri wal iman. Baik, tak apa tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan, tentang tawasul lah. Tuan-tuan apa-apa, tuan-tuan bertawasul pada mudah-mudahan Allah Ta'ala perkenankan. Macam kisah ni kan, dia ada tawasul. Ada lagi cerita tawasul tuan, nak cerita panjang lah. Sebab tu jangan ni ubah, jangan silap. Ada setengah orang Melayu kita ni, bila dia nak minta apa-apa pada Allah, dia buat apa? Dinazar. Betul tak? Itu sangat salah tuan-tuan. Sangat salah, sesalah-salahnya. Sangat salah. Contoh, dia nak sihat. Dia sakit, dia nak sihat.
Dia buat apa? Sakit apa-apa lah tuan, stroke lah, kita kata stroke lah. Stroke, tak boleh bangun. Maka dia fikir, dia kata, ya Allah, kalau aku sembuh pada stroke ni, aku nak sembelih lembu sekok bagi seluruh penduduk kampung apa, parik apa tuan-tuan ni? Ismail. Ismail ni siapa? Tuan-tuan kenal? Kita tak kenal. Story saya tanya tuan-tuan, siapa Ismail tu? Tok Wan siapa-siapa kan? Kenal? Kita kenal? Macam Haji Dahlan tu, tuan tahu kan Haji Dahlan tu, sekolah Haji Dahlan tu kan, dia orang kaya tu kan, yang bagi tanah buat sekolah Haji Dahlan. Cucu dia pun ada lagi tu, Haji Hashim tu, cucu dia lah tu, di Pertubuk Matau. Ismail ni tuan-tuan kenal ke tak kenal? Ha? Siapa Ismail tu? Saya duduk Parik Haji Kasim, tuan-tuan. Saya duduk Parik Haji Kasim Malak Muhlu. Saya pun tak tahu Kasim ni siapa dia. Saya tak tahu. Tuk siapa ke? Tuk saudara ke? Tak tahu. Kalau Ban Kuda tahu sejarah. Ha? Kuda. Apa? Ban Kuda. Ban kuda? Tak apa. Itu ada sejarah. Tak apa. Nanti kita tanya Man Kuda tu lah. Ban kuda. Tak apa tuan-tuan. Kita sebut macam tu lah. Kalau lah, ya Allah, kalau aku sembuh daripada sakit stroke aku ni, tak pun sakit jantung ke, ataupun sakit gaut ke, apa-apa sakit lah tuan-tuan, aku akan sembelih seekor lembu bagi makan seluruh penduduk kampung Parik Haji Ismail ni. Tuan-tuan, makruh. Memanglah ada orang dia fikir apa, mungkin Allah Ta'ala bagi ikutlah dia punya. Salah tuan-tuan. Malah makruh buat lagu tu. Nabi sebut, Nabi kata apa? La tanzuru, jangan kamu bernazar, fa inna nadra la yughni minal qadri syai'a, kerana nazar itu tidak ada apa-apa kesan dalam takdir Allah. Wa inna ma yustakhraju minal bakhil, hanya saja nazar itu dilakukan oleh orang yang kedekut. Pasal apa kedekut? Yalah, kalau sihat baru buat, tak sihat tak ada. Kedekut betul tak kan? Kedekut. Dia macam ada trader dengan Allah kan. Allah bagi ni, aku bagi ni. Allah bagi ni. Kedekut. Nabi ulang banyak kali dalam hadis Nabi, dia dikeluarkan oleh orang yang kedekut. Pasal apa? Dia tak mau sembelih lembu tu. Nak sembelih juga tak apa, bagi aku sihat dulu. Nampak? Makruh. Dia panggil nazar mu'allaq. Banyak orang Melayu buat. Makruh, jangan buat. Tapi kalau buat pun tak berusaha. Katakanlah tuan-tuan buat lagu tu, sungguh-sungguh sembuh. Wajib tak tunaikan? Wajib lah. Wajib tunaikan, tapi dibenci. Wajib tunaikan. Sebab tuan-tuan dah nazar, wajib tunaikan. Yang bagusnya macam mana? Saya ingat ada satu cerita tu. Dia sakit. Saya ingat lama lah, masa saya mengaji pondok dulu lah. Tok guru pondok cerita. Dia kata apa? Satu orang lelaki ni, dia sakit. Dia kata apa? Ya Allah, kalau aku sihat ni, aku nak bagi makan syaitan. Nak bagi makan syaitan. Tahu syaitan? Syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim tu. Nak bagi makan setan macam mana? Tengok sihat sungguh. Dia pening kepala, macam mana aku nak cari setan. Dia pergi tanya ustaz, Tok Guru. Kata, macam mana nak cari setan? Kata, Tok Guru memikir, boleh. Hari Jumaat, tunggu. Yang mana paling lambat sekali? Dia tunggulah dekat, dia dengar khutbah, dia tunggu. Duduk dekat pegang. Yang paling lambat sekali. Dia tunggu, tengok ada seorang. Dia kata yang paling lambat sekali dan yang paling awal sekali balik. Itulah setan, kata. Saya tak tahu betul, kata betul. Tuan-tuan jangan tengok pula siapa awal ni surah masjid. Setan tu, bukan. Tapi cerita dia memang dia buat sungguh, dia tunggu. Tengok bila dah tengah khutbah apa semua nak habis ni, ada seorang main lambat. Lambat je main. Bila imam bagi salam dia lari dulu. Dia terus pergi cari. Pergi cari. Dia kata, pasal apa ni? Tak, aku nazar nak pergi makan setan. Tok Guru kata, hang setan kata. Tuan-tuan jangan buat pula, saya tak tahu. Betul tak betul, wallahualam. Tapi saya nak cerita ni tuan-tuan, jangan buat macam tu. Lagi satu nazar orang Melayu yang silap. Bukan nazar ni, nazar Hindu sebenarnya. Contohnya nazar apa? Macam cerita apa? Alah yang cari bini dia tak dapat, cerita Piramli tu. Yang banyak betina bukan perempuan. Apa Piramli tu? Dia tak mau cukup besar janggut. Dia tak mau cukup apa? Itu bukan nazar, itu merapu tuan-tuan. Itulah nazar orang Hindu tuan. Hindu memang ada lah. Hindu kadang rambut dia sabai, jambang, cikgu tak kena tanya dulu. Takut dia nazar, tak boleh potong sebarangan. Potong dia, rupanya dia nazar. Dia nazar memang tak mau apa? Potong. Tu Hindu punya nazar. Tu kadang-kadang itu dia termasuk dalam kita. Bukan apa sebab tok nenek-nenek kita lu memang agama Hindu. Dia terbawa nazar. Nazar tu mana ada?
Kan ada kalau menang apa? Kalau menang kan ada Perak lalu Kedah menang lawan bola kan. Ada yang jogging balik Kedah tu. Ada nazar. Itu bukan nazar tuan. Itu sia-sia. Itu bukan ibadah. Ada seorang tu lagi kalau Kelantan menang, Kelantan lawan Selangor kot. Kelantan menang, dia pun nak buat macam tu juga. Mula Kedah tu buat. Dia lari tu, dia jogging sungguh. Daripada tu. Tua orang tu, pakcik tu. 50 ke 60. Tapi kuat lah. Dia boleh jogging daripada Kuala Lumpur tu balik Kedah. Tak dapat pahala. Penat je lah tuan-tuan. Penat. Nak telanjang seorang. Telanjang. Ada juga seorang nak telanjang. Itu apa sepas sepa tu itu? Peraya. Bola kot. Bola. Betul-betul. Dan memang kalah pun orang suruh telanjang. Johor kan. Johor lawan apa? Dia kata kalau Johor kalah dia nak telanjang. Dengan KL kan? Itulah dia yakin sangat Johor menang. Kan duk menang. Dia kata nak telanjang kalau kalah. Itu orang semua pekat minta dia telanjang. Dia jangan merapu tuan-tuan. Betul tak? Tak apalah. Dia yang seorang lagi yang Kelantan tu. Kalau Kelantan menang dia nak jogging daripada Selangor tu balik Kelantan jogging. Nasib baik Kelantan kalah. Takut mati tuan-tuan. Yalah hang jogging Gajah Sondai nanti. Gajah banyak. Kedah okey lagi straight. Kelantan bahaya tu. Gajah, rimau semua ada. Baik. Dia ceritanya tuan-tuan. Apa nama. Yang itu punya nazar tak payah buat. Tapi yang nazar telanjang tu. Dia kena bayar kafarah. Pasal itu nazar maksiat. Nazar maksiat. Dia kena bayar kafarah sumpah. Jangan nazar maksiat. Kalau aku dapat sekian dan, kan maksiat telanjang kan maksiat. Aku dapat sekian dan sekian aku nak berzina, aku nak minum arak. Nazar lagu tu dia kena batalkan dan bayar kafarah sumpah. Jangan nazar macam tu. Sebab nazar ni untuk Allah. Buat benda-benda sunat. Tak apalah tuan-tuan. Jadi sepatutnya buat macam mana tuan-tuan kalau kita sakit? Kalau kita sakit kita nak sembuh, macam ni tuan-tuan. Kita buat saja. Jangan nanti tunggu sembuh. Tuan-tuan ada duit, ada kemampuan, tuan-tuan sembelihlah lembu. Betul tak? Sembelih lembu ke, kambing ke, tuan-tuan buat makan dekat surau Pak Haji Ismail ni. Betul tak? Buat makan kat surau Pak Haji Ismail, kemudian tuan-tuan pun minta mereka, tolonglah doa kesembuhan saya. Betul tak? Buat makan. Kita tak sembuh lagi. Kita minta buat makan, minta mereka doa. Lepas tu kita berdoa juga. Ya Allah, dengan keberkatan apa? Kalaulah aku buat ni semata-mata kerana-Mu, ya Allah, Kau sembuhkanlah aku. Itu tawasul. Jangan kita trade macam trader pula. Ada trade dengan kita dengan Allah. Baik tuan-tuan. Kemudian dan meminta kemenangan perang dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Macam saya doa tadi. Dia berdoa dengan tawasul dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ke atas segala orang kafir. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Maka tatkala datang akan mereka itu oleh barang yang kenal mereka itu daripada yang hak, iaitu bangkit Nabi Muhammad akhir zaman, kafaru bih, nescaya kufur mereka itu dengan kerana hasad dan takut hilang kebesaran mereka itu. Pasal apa tuan-tuan? Sebab Nabi Muhammad apa ni? Kisaran Kaisaran kan dulu. Bukan kebesaran tu. Kebesaran macam ya nampak. Apalah kebesaran kot. Jadi kenapa mereka takut hilang kebesaran? Sebab mereka rasa hebat. Nabi-nabi banyak di kalangan mereka. Tiba-tiba dapat datang Nabi akhir zaman bukan di kalangan mereka, di kalangan bangsa Arab. Kalau tuan-tuan baca cerita ni banyak tuan-tuan. Memang mereka boleh tengok Nabi Muhammad SAW. Mereka kenal sungguh itu memang Nabi Muhammad pun. Malah ada sebagai riwayat sebut memang mereka tahu Nabi itu bukan daripada Mekah, bukan datang daripada Madinah, tapi datang daripada arah Mekah ataupun Yaman. Dia bertunjuk. Bila orang tanya daripada mana Nabi itu datang, dia akan tunjuk ke arah Mekah dan Yaman. Dia tahu memang daripada Mekah. Tapi bila datang bukan di kalangan bangsa dia, dia harap datang pada bangsa dia. Tiba-tiba datang daripada bangsa Arab. Mau tak mau lawan. Itu saya sebut. Orang yang menentang kebenaran dalam keadaan dia tahu yang tu benar, dia salah. Tapi kerana dia sombong. Yang ni susah tuan-tuan. Susah kita nak berbetul dia. Pasal dia menentang tu kerana sombong. Keras kepala. Inad, dan Arab kata inad, keras kepala. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah itu atas segala orang kafir. Laknat. Kenapa dilaknat? Pasal dia tak beriman sedangkan dia bertahu. Kemudian bi'sa mashtarau bihi anfusahum, sejahat-jahat barang yang membeli mereka itu dengannya akan diri mereka itu, tukar ambil dunia dengan beri diri masuk neraka. Makna dia apa?
nak cari kesenangan dunia, sanggup melemparkan diri ke dalam neraka. Itu maksud dia. Itulah sejahat-jahat, seburuk-buruk apa yang mereka jual beli. Nak dunia, perjualkan akhirat. Itu panggil jual agama. Apa mana jual agama? Kita trade in. Kita tahu benda ni benar, tapi kerana dunia kita abaikan agama. Itu trader. Dia berniaga. Bukan orang yang mengajar agama. Yang silap. Dalam hadis Nabi kan sebut, orang yang paling berhak menerima gaji, menerima upah, orang yang mengajak kitabullah. Mengajak apa? Kitab Allah. Kalau kita kait sawit layak dapat upah. Kalau orang jadi YB layak dapat upah, jadi Perdana Menteri layak dapat upah, jadi apa bekerja layak dapat upah. Orang yang paling berhak menerima upah, orang yang mengajak kitabullah, yang ini mengajak kitab Allah. Bukan itu maksud dia. Maksud dia apa? Orang yang ada jual agama ni mana tu apa? Orang yang ada ilmu agama, kerana dunia dia abaikan agama ni. Nak kerja boleh, tapi tak boleh pakai tudung, tak payah pakai jual agama. Nak bersama kami boleh, tapi beberapa hukum Islam, beberapa ajaran Islam, contohnya tak boleh puasa. Boleh kerja dengan kami, puasa tak boleh. Tak apa, aku tak puasa, tak puasa. Pasal apa? Kerana dunia abaikan agama. Itu kata jual agama. Malah yang paling sedih, dia jual agama jadi kufur. Ada? Dia jadi kafir. Pasal apa? Pasal nak menerima penerimaan orang. Supaya orang, musuh-musuh Islam yang kaya ada harta, terima dia. Maka dia sanggup jadi kafir. Ada? Itu kata jual agama. Yang ni tuan-tuan dia jual macam mana? Dia sanggup tak mau beriman dekat Nabi Muhammad SAW sebab dia nak nampak hebat. Kami tak tunduk pada bangsa Arab. Dia tak mau tunduk pada bangsa Arab, sedangkan dia sebab Nabi Muhammad SAW daripada orang Arab. Bila dia beriman pada Nabi Muhammad, seolah dia bertunduk pada bangsa Arab. Dia tak mau. Dia tak mau hilang kemuliaan bangsa dia. Tak mau menunjukkan rendah kerana nak beriman dengan Nabi Muhammad. Dia sanggup kufur pada Nabi Muhammad. Itulah sejahat-jahat apa yang diperlakukan. Jual kebenaran dengan menjerumuskan diri mereka ke dalam neraka. Dapatlah kena dunia, orang nampaklah hebat. Dia rasa hebat dunia. Pasal dia tak perlu tunduk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ay yakfuru bima anzalallah, bahawa kufur mereka itu dengan barang yang telah turun oleh Allah daripada Quran. Dia berkufur. Kerana dia rasa hina kalau beriman. Jadi dia berkufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian baghyan, kerana hasad bahawa diturunkan oleh Allah. Quran sebut ni. Pasal apa dia tak beriman? Baghyan, pasal dengki. Hasad tu dengki ya. Kerana dengki Allah menurunkan min fadlihi ala man yasha'u min ibadih, daripada kurniaannya jadi rasul dan wahyu itu atas mereka itu yang dikehendaki daripada segala hambanya. Maksud dia siapa? Daripada kelebihan Allah di atas siapa yang Allah Ta'ala kehendaki daripada hambanya. Hamba dia ni siapa tuan-tuan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depa tak beriman pasal apa? Kerana depa dengki Quran tu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dengki. Tu bahaya dengki tu. Kenapa timbul dengki? Pasal bukan daripada bangsa dia. Dia bangsa Yahudi, itu bangsa Arab, timbul dengki. Ni dengki ni dosa yang apa? Dengki ni dia ikut keadaan. Ada orang dengki kerana lain bangsa. Ada orang dengki kerana kerana lain negeri, boleh jadi dengki kan. Dia semangat negeri dia, itu negeri lain. Dia dengki dengan negeri lain, dia semangat negeri. Ada orang dia semangat negeri, dengki dengan negeri lain. Ada orang semangat kerana suku Banjar, Jawa. Jadi dia tak boleh tengok yang lain senang. Kerana suku dia jadi dengki dengan orang. Boleh juga. Ada setengah orang dengki kerana peribadi, ada juga. Adik-beradik. Kan ada. Adik-beradik dengki dengan adik-beradik. Sedarah daging, boleh. Dengki ni senang kata, dia tak boleh tengok orang lebih lah. Dia banyak sebab boleh jadi. Boleh jadi kerana kita ta'asub dengan negeri, kita ta'asub dengan suku, kita ta'asub dengan apa. Dia menimbulkan dengki. Tak boleh tengok orang lain lebih. Kadang-kadang kerana di peribadi sendiri. Itu yang boleh bergaduh adik-beradik. Macam anak Nabi Adam kan. Habil dengan Qabil. Dengki. Ni dengki juga. Ni kerana berlainan suku. Dan kita sekarang pun kita boleh jumpa orang dengki pasal apa? Kerana peribadi. Itu yang adik-beradik dengki mendengki. Ada tak adik-beradik dengki mendengki? Kita tak ada. Dah dengki. Tak boleh tengok adik-beradik senang sikit. Dia bukan senang sangat pun. Senang sikit dengki. Senang sikit dengki. Susah.
Nak kata lain keturunan tak, satu darah daging, satu mak, satu bapa, dengki. Masa hang buat rumah, kawan tu main elok ya. Tidak kan? Hang buat rumah kawan tu main elok ya, bagus rumah hang tu. Cantik hang buat, puji, melangit. Bila adik-beradik lain buat rumah elok sikit pada dia, dia dengki. Ada tak? Ada, dia dengki. Adik-beradik pun terkejut, garu kepala. Ha? Rupanya dia dengki, dia tak boleh tengok orang lebih pada dia. Ada, betul tak? Padahal hang buat rumah lu dia lah, mai doa, mai tengok apa semua, puji, bagus nu buat rumah cantik, pandai hang buat rumah nu bla 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 bla. Sekali dia buat rumah hang tak pergi, pasal buat dengki. Pasal buat tak pergi, tak boleh tengok rumah lagi hebat pada dia. Adik-beradik. Dengki. Kalau mai pun mai duduk depan lah. Betul, mai duduk depan, tak mau jalan. Pasal nanti kalau jalan rumah dia elok pada rumah aku. Nampak? Dengki. Tuan-tuan jaga-jaga. Saya bagi tahu tuan-tuan, adik-beradik yang panggil lagu ni tuan-tuan, dia susah. Saya banyak kali dah tengok tuan-tuan. Sama adik-beradik saya, sepupu sepapak, kita tengok banyak lah tuan-tuan. Tuan-tuan takkan bahagia lah tuan-tuan kalau lagu tu. Betul tak tuan-tuan? Ada orang lagu tu, dia tak boleh tengok adik-beradik lebih. Saya tuan-tuan, bukan saya pandai sangat pun. Saya SPM dulu dapat 9A+. Tahu 9A+? 9A1, 9A1 dulu. Dulu A+ kan, dulu 9A1. Tak pandai pun sebab saya ambil sebelah. Saya ambil sebelah sebab 9A1, satu B3, satu lagi D tuan-tuan. D apa? Bahasa Inggeris. Saya tak suka bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris tak suka. Pasal apa? Tulis lain baca lain. No, N-O, no. K-N-O-W, no juga. Apa? Tulis lain. K-N-O-W, kenal lah patutnya. Tulis lain baca lain. Saya tak suka BI. Tapi tengok apa jadi, saya tak pandai BI tuan-tuan. Dia belajar, dia tak boleh tak suka, dia tak berkat. Betul tak? Itu silap saya lah. Saya tak reti dulu. Tak suka, memang tak pandai lah. Saya selalu pesan kat murid, jangan tak suka. Bila tak suka pelajaran, memang susah nak pandai. Dia kena suka. Tak apalah tuan-tuan. Saya dapat 9A1. Kalau sekarang 9A+ lah. Dia 9A+ ni maksud dia markah tu 90 ke atas. Itu maksud dia. Jadi tuan-tuan, tak apalah. Masa saya tu, saya dengan apa nama yang 17A tu? Ada yang perempuan tu. Malina. Cik Bakri tu kan. Saya sekali lah tu. Ke dia tua setahun ni, saya tak ingat lah dia. Tapi saya dekat-dekat dia lah. Saya masa dapat 9A tu, keluar keputusan. Jadi biasalah orang tanyalah kat mak saya apa semua. Ni adik-beradik ni, kira sepupu sepapak apa semua ni. Sepupu sepapak ni. Ada setengah sepupu sepapak kita ni bila main apa tu 9A. Masya Allah, bagus no. Betul tak kan? Tahniah. Ada setengah adik-beradik 9A. Malina 17A. Ada pun orang yang sepupu saya macam tu tuan-tuan. Tapi saya diam. Saya tak dengar mak saya lah. Mak saya duduk terasa, saya lantak pi lah. Betul tak kan? Kan nampak. Tapi bila cerita 9A, dia kata apa? Alah, Malina 17A. Dia boleh condemn kita pula. Saya tengok tentang orang lagu tu tuan-tuan, memang anak dia pun tak berapa berjaya. Betul? Anak dia tak berapa berjaya. Anak dia tak apa jadi. Tuan-tuan percayalah cakap saya. Tuan-tuan kalau dia sepupu sepapak, dia ada nikmat. Tuan-tuan zahirkanlah nikmat. Dia suka, tuan-tuan lahir, dia seronok. Itu cara dia kata tuan-tuan nak bahagia. Kita tuan-tuan kalau ada beradik dapat 9A, Masya Allah, hebat, tahniah. Betul tak? Macam tu kan, bagi duit sikit ke ni, pakcik doa supaya berjaya. Betul? Dia tengah seronok, kita bagi dia seronok. Jangan kita down kan. Alah, jangan. Lu alah, pasal apa? Dia tengah sedih, kita sama-sama, betul tak sedih? Jangan dia tengah sedih, kita seronok. Rasa padan muka. Dia ada orang macam tu, dia suka adik-beradik dia susah. Susah tuan-tuan. Ada orang dia suka tengok adik-beradik dia susah, dia seronok adik-beradik dia susah. Dia tak boleh tengok adik-beradik senang. Tuan-tuan, orang lagu ni hang takkan bahagia. Saya dah tengok lah tuan-tuan. Kita kan masa adik-beradik kita susah, kita pun sama-sama zahirkan. Betul tak Allah? Sabarlah. Betul ni dugaan berat daripada Allah. Betul tak? Sama-sama kita empati dengan dia. Kita rasa macam mana dia rasa, kita rasa macam tu. Jangan kita buat lawak tuan-tuan. Dia susah, kita buat lawak belaan. Padahal dia tengah susah. Nampak? Jadi itu pengalaman lah saya tengok tuan-tuan. Kalau orang yang tak, dia tak pandai menghargai orang lain, dia pun tak akan dihargai dalam hidup dia. Macam tu. Boleh sila. Betul. Saya pun tak tahu. Saya tahu memang kebakaran tu berlaku dahsyat.
Tapi saya pun bila saya baca berita tu saya tertanya pasal apa dia terbakar kan. Pelik lah. Betul. Wallahu alam, saya pun tak tahu. Adakah macam Australia? Wallahu alam. Sebab kadang-kadang hutan terbakar, saya tak pasti Hawaii. Terbakar? Betul. Saya ada baca tapi saya pun tak baca lagi habis. Apa? Boleh jadi agak pipe gas. Ada kejadian depa pipe gas meletup. Sebab depa di sana gas depa bukan macam kita tong kan. Depa pakai pipe. Pipe Eropah memang pakai macam tu. Cuma depa banyak bil. Dia macam ni. Macam kita guna elektrik, macam tu juga gas masak rumah depa. Depa dah memang betul-betul maju dah. Kalau kita kalau habis kena pergi beli gas. Berat. Kalau pakai tong mahal sikit tu apa? Yang warna merah hitam. Ringan sikit. Fiber tu kan. Depa pakai memang Eropah memang macam tu. Depa dah ada pipe gas tu. Dan memang banyak kes dah yang meletup. Pipe gas tu meletup, hancur rumah, mati semua. Banyak dah. Yang dia bocor. Bila bocor, dia pelik ketik api kan. Tuan-tuan boleh tengok banyak rumah yang di belah Amerika, di Hawaii ke belah Kanada yang meletup, semua mati. Rumah yang batu ni pun boleh macam tu meletup. Kerana terlalu kuat tekanan gas dalam tu meletup. Saya tak pastilah macam mana. Sebab dia sebenarnya ada dua tempat yang teruk. Hawaii dan China. China pun teruk. Banjir. Dia main banjir. China pun agak sangat-sangat teruk. Jadi saya pun tak pastilah tentang, kita cuba Google lah cari. Boleh jadi tak tahu lagi. Boleh jadi semua pakat tak tahu sebab tiba-tiba api keluar kan. Banyak. Tapi kalau kebakaran hutan memang di Australia, di Kanada pun dulu memang kita tak mampu nak kawal pun. Walaupun canggih, tak mampu nak kawal. Sebab api dia, bila api menyala, angin datang, dia tak berhenti api tu. Dia bertutup, cuba padam dengan helikopter lagu mana. Walaupun canggih lagu mana pun tak padam. Tapi saya tak pastilah tuan-tuan boleh search lah tuan-tuan tu. Tengok apa sebab kebakaran di Hawaii tu. Tapi memang tempat maksiat lah Hawaii tu. Kita tak nafi lah. Baik, pernah sampai Hawaii kot tu? Pernah sampai? Tak pernah. Saya pernah sampai Hawaii? Pernah sampai? Tak, saya tanya pernah sampai? Tak pernah. Sebab saya tanya bukan pasal di Malaysia ni banyak orang pakai baju Hawaii. Pernah sampai kot tu. Kan banyak kan baju Hawaii tu. Tapi saya tak pastilah apa sebab dia. Mana itu tuan-tuan? InsyaAllah kan? Mana tahu tadi sampai mana ni? Dengki kan? Jangan dengki tuan-tuan. Tuan-tuan nak bahagia, itu saja. Kalau adik-beradik gembira, tuan-tuan zahirkan kegembiraan. Kalau adik-beradik susah, kita sama-sama kita bagi semangat pada dia. Ubah tuan-tuan. Ubah. Kalau insya-Allah tuan-tuan semua ni bagus-bagus lah dalam ni. Kalau ada yang lagu tu tuan-tuan kita ubah. Baik, kemudian mana ni? Faba'u, maka kembalilah mereka itu dengan murka daripada Allah ala ghadab, atas murka. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Maksud dia apa? Kemurkaan yang bertalu-talu. Macam tu. Bukan sekali Allah Taala murka, tapi berkali-kali, bertalu-talu kemurkaan tu. Itu kata faba'u bi ghadabin ala ghadab. Banyak ayat dia. Mereka murka ke atas mereka murka Allah dan murka Allah lagi. Tapi bila tuan-tuan tengok tafsir, saya tengok tafsir lain. Banyak ulama sebut. Ada ulama kata kemurkaan yang pertama kerana mereka mengubah isi kandung Taurat. Dan kemurkaan yang kedua ala ghadab kerana mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama tafsir kata kemurkaan yang pertama faba'u bi ghadabin kerana mereka kufur. Mereka sembah anak lembu. Dan ghadabin yang kedua kerana mereka kerana mereka kufur dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama tafsir kata faba'u bi ghadabin, ke atas mereka kemurkaan Allah kerana mereka kufur dengan Nabi Isa dan kitab Injil. Dan ala ghadab yang kedua mereka kufur pada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Pendek kata kerana kekufuran ni lah. Walil kafirina azabun muhin, dan bagi segala orang kafir itu azab yang hina. Habis tuan. Orang kafir semua mendapat azab yang hina. Habis tuan. Akan datang kita sambung wa idza qila lahum. Akan datang wa idza qila lahum. Boleh ni ayat ke berapa tak pasti. 91 tadi ayat 88, 89, 90, 3 ayat lah tadi kita baca. Jadi cukup sekadar itu. Saya mohon maaf tuan-tuan kalau kekurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimin wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la mathuda wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam alhamdulillahi rabbil alamin.